Salam sejahtera kepada pencara. Hari ini kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan tentang perkembangan ideologi sosialisme, liberalisme, sekularisme, dan komunisme dalam ilmu sains sosial. Selamat sejahtera, nama saya ialah Drishna Nandagoban dan nombor matrik saya ialah BB25110167. Ideologi ialah satu set idea kepercayaan dan prinsip yang membentuk pemikiran manusia dalam aspek sosial, politik dan ekonomi. Pelbagai ideologi berkembang mengikut perubahan sejarah dan tamadun manusia. Yang pertama, sosialisme muncul selepas revolusi perindustrian pada abad ke-18 dan ke-19. Ideologi ini menekankan kesamarataan dan kebajikan masyarakat serta bertujuan mengurangkan jurang antara golongan kaya dan miskin. Yang kedua, liberalisme pula berkembang semasa zaman penceraan di Eropah. Ideologi ini menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, demokrasi dan pemerintahan berasaskan undang-undang. Seterusnya, sekularisme ialah ideologi yang menekankan pemisahan agama daripada urusan pemerintahan. Ideologi ini berkembang semasa zaman pencerahan dan bertujuan menjamin kebebasan beragama dalam masyarakat. Akhir sekali, komunisme diasaskan daripada pemikiran Karl Marx pada abad ke-19. Ideologi ini menekankan masyarakat tanpa kelas dan pemilikan bersama terhadap harta dan sumber ekonomi. Kesimpulannya, setiap ideologi mempunyai matlamat dan pengaruh tersendiri terhadap perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan dunia. Terima kasih. Selamat sejahtera. Hari ini saya akan bentang latar belakang dan perkembangan ideologi sosialisme. Pertama kali, mari kita memahami apa itu sosialisme. Menurut pandangan Gilbert dan O'Neill, sosialisme ini ditakrifkan sebagai satu fahaman yang menolak sistem pemilikan pribadi secara mutlak ke atas sarana pengeluaran seperti kilang, tanah, dan sumber alam, di mana mereka sebaliknya memperjuangkan agar sumber ini dapat dikawal secara bersama dan kolektif supaya semua kekayaan dapat diagihkan kepada semua masyarakat secara adil. Persoalannya, bagaimana ideologi ini boleh lahir? Sejarah telah membuktikan bahawa sosialisme ini telah muncul sebagai satu reaksi keras terhadap ketaksuban sistem kapitalisme laissez-faire semasa berlakunya revolusi perindustrian di Eropah sekitar abad 18 hingga ke-19. Pada zaman ini, munculnya kilang-kilang besar yang telah mencipta jurang kelas yang sangat ekstrim antara golongan kaya dan miskin. Golongan kaya akan digelar sebagai bourgeois, manakala bagi golongan yang miskin akan dikenali sebagai proletar yang terpaksa hidup melarat serta bekerja dalam keadaan daif tanpa sebarang perlindungan undang-undang yang adil. Oleh itu, pada peringkat awal ini, usaha membela nasib pekerja telah digerakkan secara aman oleh tokoh-tokoh seperti Robert Owen yang menerusi aliran sosialis utopian yang cuba membina community model bagi menjaga kebajikan pekerja secara moral. Namun, fasa ini telah gagal kerana kaedah mereka dianggap terlalu idealistik dan tidak berupaya untuk menumbangkan struktur kuasa politik kapitalis pada ketika itu. Seterusnya, kita beralih kepada evolusi. Landscape sosialisme menjadi lebih menarik apabila Karl Marx dan Friedrich Nietzsche telah memperkenalkan konsep materialisme sejarah melalui The Communist Manifesto pada 1848, di mana mereka menjelaskan bahawa dinamika dunia digerakkan oleh perjuangan kelas, di mana fasa sosialisme ini dinilai sebagai jambatan transisi bagi kelas pekerja mengambil alih sebelum mencapai komunis yang tanpa kelas. Masuk kepada abad ke-20, ideologi telah matang dan berpecah antara jalan revolusi ekstrim seperti Kesatuan Soviet dan jalan damai melalui demokrasi sosial. Menurut kajian McManus pula,
Dia berhujah bahwa kebebasan tidak bermakna jika rakyat dihimpit kemiskinan struktural. Lalu mereka telah menggunakan sistem parlimen untuk membentuk negara kebajikan, welfare state, seperti di negara Nordik. Meneliti hubungan dengan subjek falsafah dan isu semasa berdasarkan model Kementerian Pengajian Tinggi 2020. Kita perlu jelas bahawa Malaysia bukanlah negara sosialis, namun sistem tadbir urus kita telah mengadaptasi elemen sosialisme yang positif demi mengimbangi kapitalis pada dunia pasaran bebas, seperti pengenalan seperti subsidi, skim, perlindungan KWSP dan Perkeso, serta penyediaan akses pendidikan dan kesihatan awam yang murah untuk masyarakat. Sebagai kesimpulan, perkembangan sejarah sosialisme ini telah mengajar kita bahawa matlamat akhir pemikiran ini adalah untuk memanusiakan semula dalam sistem ekonomi dan memastikan kekayaan tidak dinopoli segelintir pihak demi menjaga maslahat serta kesejahteraan semua masyarakat awam secara menyeluruh. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sosialisme. Bagi tokoh-tokoh sosialisme, Robert Owen dan Charles Fourier merupakan pelopor sosialisme utopian yang menekankan pembentukan masyarakat yang adil dan harmoni. Kemudian, Karl Marx memperkenalkan sosialisme saintifik yang memperjuangkan masyarakat tanpa kelas sosial. Dari semasa ke semasa, sosialisme berkembang kepada cabang seperti demokrasi sosial dan sosialisme liberal. Dari segi prinsip asas sosialisme, ideologi ini menekankan pemilikan atau kawalan bersama terhadap sumber ekonomi, pengagihan kekayaan yang lebih adil, serta kebajikan rakyat melalui penyediaan pendidikan dan kesihatan awam. Tujuannya adalah untuk mengurangkan jurang antara golongan kaya dan miskin. Seterusnya, kelebihan sosialisme ialah dapat mengurangkan ketidaksamaan ekonomi dan meningkatkan kebajikan rakyat. Namun, terdapat juga beberapa kelemahan seperti kurang galakan kepada inovasi, beban cukai yang tinggi dan risiko penyalahgunaan kuasa oleh kerajaan. Dari aspek pengaplikasian global, sosialisme diamalkan dalam pelbagai bentuk. Contohnya, China menggabungkan sosialisme dengan ekonomi pasaran, manakala Revolusi Rusia 1917 merupakan contoh pelaksanaan sosialisme secara radikal. Di Malaysia, unsur sosialisme dapat dilihat melalui dasar ekonomi baru atau DEB yang bertujuan mengurangkan kemiskinan dan ketidakseimbangan ekonomi. Malaysia juga mengamalkan sistem ekonomi campuran serta memberikan penekanan kepada pendidikan dan kesihatan awam. Sebagai kesimpulan, sosialisme merupakan ideologi yang menekankan keadilan sosial dan kebajikan rakyat. Walaupun mempunyai kelebihan dan kelemahannya, pelaksanaannya perlu seimbang bagi memastikan pembangunan ekonomi dan sosial dapat dicapai. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan ideologi liberalisme. Liberalisme ialah ideologi yang menekankan kebebasan individu dan hak asasi manusia. Ideologi ini juga menyokong demokrasi, kesamaratan peluang dan ekonomi pasaran bebas. Selain itu, liberalisme percaya bahawa rakyat mempunyai hak untuk bersuara dan memilih kerajaan sendiri. Liberalisme muncul di Eropah kerana masyarakat pada masa itu hidup dalam sistem feudal yang tidak adil. Raja mempunyai kuasa mutlak dan rakyat tidak mempunyai banyak kebebasan. Gereja juga mengawal banyak perkara dalam kehidupan masyarakat. Oleh itu, liberalisme muncul untuk memperjuangkan kebebasan dan hak rakyat. Antara tokoh penting liberalisme ialah John Locke yang dikenali sebagai bapa liberalisme. Beliau menekankan hak hidup, kebebasan dan harta. Montesquieu pula memperkenalkan konsep pemisahan kuasa dalam pemerintahan. Adam Smith menyokong ekonomi pasaran bebas, manakala John Stuart Mill memperjuangkan kebebasan individu dan kesamaratan hak. Antara prinsip utama
liberalism ialah kebebasan bersuara, kebebasan beragama, kesamaratan peluang dan ekonomi bebas. Ideologi ini percaya bahawa setiap individu berhak menentukan kehidupan sendiri tanpa diskriminasi. Ini saja daripada saya. Saya akan bagi dekat. Saya akan membentangkan tentang asal-usul liberalisme, kelemahan dan kelebihan liberalisme dan pengaplikasian di global serta Malaysia. Fahaman ini berkembang daripada penentangan terhadap penguasaan gereja dan sistem feudal di Eropah. Sebelum era kemerdekaan, liberalisme dipengaruhi oleh zaman Renaissance yang menitik beratkan rationality, humanisme dan kebebasan individu. Pada pasca merdeka, liberalisme terus berkembang melalui golongan intelektual dan organisasi bukan kerajaan atau NGO yang memperjuangkan hak asasi manusia, kebebasan wanita, kebebasan media serta hak golongan minoriti. Antara kelebihan liberalisme ialah ia dapat menjamin kebebasan individu, menggalakkan pemikiran rasional serta menyumbang kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, apabila masyarakat diberi ruang untuk berfikir dan menyuarakan pendapat, pelbagai idea baharu, inovasi dan perkembangan dalam bidang pendidikan, teknologi serta sosial dapat diwujudkan. Walau bagaimanapun, liberalisme juga mempunyai beberapa kelemahan. Antaranya, fahaman ini boleh mencabar autoriti agama dan tradisi yang menjadi pegangan sesebuah masyarakat. Selain itu, penekanan yang terlalu tinggi terhadap kebebasan individu boleh mendorong sikap individualistik. Di peringkat global, liberalisme dapat dilihat melalui amalan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan bersuara dan pengaruh media sosial. Dalam konteks Malaysia pula, liberalisme sering dikatakan dengan isu kebebasan beragama, hak wanita dan kebebasan bersuara. Namun begitu, penerimaan terhadap liberalisme di Malaysia masih dipengaruhi oleh kedudukan Islam sebagai agama persekutuan serta nilai tradisional yang diamalkan oleh masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan tentang sekularisme. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, sekularisme ialah fahaman atau pendirian yang menolak nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial manusia. Secara mudah, sekularisme membawa maksud pemisahan agama daripada urusan kehidupan seperti politik, pendidikan, pemerintahan dan masyarakat. Dalam istilah Arab pula, sekularisme disebut sebagai al-ilmaniyah. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan fahaman yang mengutamakan pemikiran manusia dan mengetepikan peran agama dalam kehidupan. Sekularisme berasal dari Barat, khususnya Eropah, pada zaman pertengahan. Fahaman ini muncul akibat konflik yang timbul antara gereja dengan masyarakat Barat. Masyarakat mula hilang kepercayaan terhadap pihak gereja kerana penindasan dan penyalahgunaan kuasa yang berlaku. Masyarakat mula lebih percaya kepada akal dan ilmu pengetahuan. Oleh itu lahirlah sekularisme yang memisahkan agama daripada politik, pemerintahan dan kehidupan sosial. Prinsip utama sekularisme ialah memisahkan agama daripada urusan kehidupan seperti politik, pendidikan dan pentadbiran. Sekularisme menganggap agama hanya urusan pribadi, manakala hal dunia ditentukan oleh akal dan pemikiran manusia. Fahaman ini juga menekankan kebebasan individu serta mengutamakan kehidupan dunia dan material. Saya Li Shixi dan saya akan membentangkan tentang perkembangan, kelebihan dan kelemahan dan juga pengaplikasian di peringkat global dan di Malaysia tentang sekularisme. Sekularisme berkembang pada abad ke-17 dan ke-18 di Eropah semasa zaman pencerahan. Tokoh seperti John Locke menekankan bahawa kebebasan individu, toleransi agama dan juga hak asasi manusia. Selain itu, Revolusi Perancis juga menjadi titik penting kerana kuasa gereja mula dikurangkan dan konsep negara sekular diperkenalkan. Charles Taylor juga
menjelaskan bahawa masyarakat moden ini hidup dalam secular age, iaitu agama bukan lagi asas utama dalam menentukan keputusan sosial. Antara kelebihan adalah seperti menjamin kebebasan beragama dan membantu mengurangkan konflik agama dalam masyarakat majmuk, dan juga menyokong perkembangan sains, pendidikan dan ekonomi kerana keputusannya dapat dibuat berdasarkan dengan bukti dan rasional. Manakala dengan kelemahan adalah seperti berlakunya konflik antara undang-undang sivil dan agama seperti dalam kes Lina Joy, dan juga boleh menyebabkan krisis identiti dan menimbulkan isu sensitif agama dalam masyarakat. Dalam segi pengaplikasian di peringkat global pula, negara Perancis telah mengamalkan konsep laicite, iaitu yang memisahkan agama daripada institusi awam yang tegas. Di negara lain pula seperti Amerika Syarikat, mereka akan memberikan kebebasan beragama yang lebih luas walaupun agama masih boleh diekspresikan dalam masyarakat. Di Malaysia pula, sekularisme mengamalkan dalam bentuk sistem campuran. Islam merupakan agama persekutuan, tetapi agama lain bebas diamalkan. Malaysia juga mempunyai mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Sebagai contoh, kes India Gandhi menunjukkan konflik bidang kuasa antara kedua-dua mahkamah dalam isu penukaran agama anak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazli Mamri, nama itu saya BB251105. Hari ini saya akan bercakap pasal komunisme. Kita start dengan pengenalan. Komunisme adalah gabungan sistem politik dan ekonomi yang bertujuan merombak cara pemilikan harta. Matlamat utamanya adalah beralih kepada pemilikan individu kepada pemilikan kolektif oleh negara untuk merapatkan jurang antara golongan kaya dan miskin. Asal-usul tokoh utama ialah ideologi ini lahir daripada penderitian pekerja kilang di Eropah pada abad ke-19. Teori ini diperkukuhkan melalui karya seperti Manifesto Komunis dan Das Kapital oleh tokoh penting seperti Karl Marx dan Friedrich Engels, manakala Vladimir Lenin dan Mao Zedong menerujai pelaksanaan di Rusia dan China. Ketiga, 4 prinsip teras untuk berfungsi komunisme memegang pada 4 prinsip. Penasunan harta persendirian, segala aset menjadi milik bersama di bawah kawalan negara. Pemusatan kuasa ekonomi, negara mengawal sepenuh bank dan pergerakan barangan. Menolak institusi agama berasaskan ateisme, bila mana agama dianggap sebagai alat kawalan mental oleh golongan elit. Diktator proletariat, pemerintahan mutlak oleh kelas pekerja untuk menghalau sistem kapitalisme kembali. Dan nombor 4, perkembangan di tanah Melayu selepas tersebar kepada Rusia dan China. Ideologi ini masuk ke tanah Melayu pada awal 1920-an. Parti Komunis Melayu atau dikenali sebagai PKM ditubuhkan secara rasmi pada 30 April 1930 dengan matlamat utama menghapuskan penjajahan kolonial dan menggantikan dengan sistem kolektif. Seterusnya, kelebihan dan kelemahan komunisme. Yang pertama, kelebihan komunisme ialah keserataan ekonomi. Hal ini demikian kerana konsep ini telah menghapuskan jurang antara golongan kaya dan miskin dengan memberikan sumber yang serata dengan warga negara new. Yang kedua ialah mengurangkan kadar pengangguran negara. Kerana negara telah bertanggungjawab menyediakan pekerjaan bagi warga negara tersebut. Tetapi kelemahannya bagi komunisme ialah kekurangan kebebasan individu. Sebagai contoh, negara-negara Eropah dan Amerika Syarikat yang melakukan tindakan seperti tarif, blok pertahanan dan lain-lain kepada negara China kerana mereka berasa hak kebebasan rakyat dalam negara China telah dijejaskan. Yang seterusnya, kelemahan yang kedua ialah penghapusan perniagaan hak milik peribadi.
Hal ini disebabkan oleh dalam negara-negara komunis, individu tidak dibenarkan memiliki kekayaan, syarikat atau perniagaan dan semuanya dikuasai di bawah negara. Seterusnya, penaplikasi komunisme di peringkat global. Sebagai contoh, yang pertama ialah Kesatuan Soviet yang dipimpin oleh Vladimir Lenin, dan ia telah menyebabkan negara tersebut berjaya menjadi kuasa besar dunia dan bersaing dengan Amerika Syarikat semasa era Perang Dingin. Yang seterusnya, kedua, ialah negara China yang dipimpin oleh Presiden Mao Zedong. Sebagai contoh, walaupun China masih diperintah oleh Parti Komunis, negara tersebut telah menggabungkan unsur kapitalisme dalam ekonominya. Akhirnya ialah pengaplikasian komunisme di Malaysia. Sebagai contoh, Malaysia telah menamakan sistem demokrasi berparlimen bermaksud rakyat mempunyai hak untuk memilih wakil mereka melalui pilihan raya. Selain itu, konsep Raja Perlembagaan yang bermaksud yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu menjalankan tugas berdasarkan Perlembagaan Persekutuan juga merupakan salah satu pengaplikasian di Malaysia. Di samping itu, sistem pemerintah Malaysia juga merupakan salah satu pengaplikasian di Malaysia, iaitu yang menitikberatkan perpaduan rakyat yang berbilang gaul. Sebagai penutup, secara keseluruhannya, sosialisme, liberalisme, sekularisme, dan komunisme merupakan ideologi utama dalam bidang sains sosial yang berkembang hasil perubahan sejarah, politik, ekonomi, dan sosial manusia. Setiap ideologi mempunyai prinsip dan matlamat tersendiri dalam membentuk sistem pemerintahan serta kehidupan masyarakat. Sosialisme menekankan keadilan sosial dan kebajikan masyarakat. Liberalisme memberi fokus kepada kebebasan individu serta hak asasi manusia. Sekularisme menekankan pemisahan agama daripada pemerintahan, manakala komunisme menitikberatkan kesamarataan ekonomi melalui pemikiran bersama. Walaupun ideologi-ideologi ini mempunyai kelebihan dalam aspek pembangunan sosial, politik dan ekonomi, pelaksanaannya juga boleh menimbulkan cabaran jika tidak diselaras dengan budaya, agama dan nilai sesebuah masyarakat. Oleh itu, pemahaman terhadap ideologi-ideologi ini amat penting supaya kita dapat menilai sesuatu pahaman secara kritis, rasional dan seimbang, di samping memahami perubahan dunia semasa dengan lebih matang.